Ini adalah contoh-contoh usahawan yang berjaya di sosial media. Saya bawa hanya beberapa contoh usahawan, maybe tuan-puan kenal, maybe tuan-puan tak kenal. Yang dah kenal tahniah tuan-puan. So yang belum kenal saya akan introduce. Ini adalah saudara Syukur Majid tuan-puan, usahawan dari Utara. Ada kenal tak Syukur Majid sini? Ada kenal? Kalau ada, kenal. Okey, Adas kenal Okey. So kalau kenal, kenal lah. Kalau tak kenal tak apa, saya explain lagi. Beliau sebenarnya tuan-puan bukan orang senang lah. Beliau susah. Usia beliau sehingga saya dalam 30-an, 30-an tuan-puan. So masih lagi orang kata apa, muda lah. So betul, sekarang ni beliau mengusahakan burger tuan-puan. Tapi banyak produk-produk orang kata apa, kesihatan, suplemen, macam-macam tuan-puan. Banyak produk-produk ke arah situlah baru involve dalam perniagaan burger. Dan kekuatan beliau ialah tuan-puan pada posting ni that's why kita nak akan belajar nanti bagaimana beliau dikenali. The power of Syukur Majid ni tuan-puan, bila beliau buat posting dalam masa 1-3 minit dah berpuluh, dah beratus komen tuan-puan. The power of Syukur Majid ni tuan-puan. Tapi sebelum dia power, orang tak pernah tahu macam mana kesusahan beliau. Tu orang tak tahu. Orang tahu bila orang senang. Biasanya gitulah tuan-puan. Dan Syukur Majid ni kenapa beliau berjaya dalam bisnes disebabkan oleh desakan hidup tuan-puan. Dia orang susah disebabkan oleh desakan hidup, tak tahu nak buat apa, so that's why beliau involve dalam bisnes. Dan secara off record tuan-puan, seingat saya say beliau yang tak dimension lah kot. Mungkin saya pernah lah terbaca dululah. Antara 5 hingga 7 juta lah sebulan tuan-puan. Say beliau daripada zero macam kita lah tuan-puan. Baik, saya share next slide. Sekejap tuan-puan ni tuan-puan, DAG. Ada tak dalam ni yang jadi agent ataupun stokis ataupun dropship kepada DAG? DAG ni tuan-puan, Das Abdul Global ni beliau menjual bantal tuan-puan, menjual bantal. So seingat saya akan share dekat tuan-puan sedikit cerita bagaimana Das ni boleh berjaya tuan-puan. Nama beliau adalah Das Abdul. Das Abdul nama beliau. Global tu bukan nama ayah dia Das Abdul Global. Nama beliau adalah Das Abdul. So bagaimana beliau Das ni berjaya dalam dunia bisnes, sedangkan Das ni tak ada ilmu bisnes tuan-puan, tak ada ilmu macam kita lah, boleh kata macam kita lah. Das ni tuan-puan, ada nak dengar cerita tak nak ni? Kalau nak dengar cerita saya akan cerita, kalau tak nak saya akan pergi kepada slide. Sebab dalam sesi saya mengajar ni tuan-puan, saya akan bagi case study. Saya ajar, saya bagi case study. Saya ajar, saya bagi case study nak supaya tuan-puan faham apa yang saya explain. Tu konsep yang saya akan mengajar. Ada tak? Kalau ada nak dengar, boleh tak komen nak dengar ataupun nak supaya saya ada excited lah tuan-puan nak cerita ni. Kalau tak, saya pun tak ada semangat nak cerita. Dengar. Ramai nak cerita. Okey, baik. Baik, terima kasih Tuan Sapri, terima kasih. Okey. Dan Das ni tuan-puan, sebenarnya beliau adalah seorang yang kaya raya tuan-puan, bukan kaya raya. Bukan setakat kaya tapi kaya raya. Kenapa saya kata kaya raya? Kaya raya, kaya tak kaya, Das ni, family Das ni tuan-puan, beliau lahir di Kota Baru tuan-puan, di orang Kelantan tuan-puan. Sewaktu majlis perkahwinan beliau di Kelantan tuan-puan, majlis sambut menantu, beliau naik gajah tuan-puan, naik gajah. Beliau bersama isteri beliau naik gajah. Kayanya Das ni tuan-puan. Kita ni tuan-puan bukan setakat naik gajah, naik kereta lembu pun kita kahwin, puasa seingat saya pun saya tak pernah naik kereta lembu. Belum kaya dah tuan-puan, maksudnya belum kaya, belum senang Kita naik biasa, naik kereta biasa lah. Beliau ni naik gajah tuan-puan. Kaya tak kaya Das. Kenapa beliau berjaya dalam bisnes? Beliau berjaya dalam bisnes disebabkan oleh tuan-puan, pada suatu hari selepas perkahwinan beliau mengalami sedikit krisis dalam family beliau di Kota Baru. Jadi disebabkan oleh krisis tersebut, beliau bersama isteri lari ke Johor, selai sepinggan tuan-puan. Selai sepinggan lari ke Johor. Bila pergi ke Johor, beliau ni orang kata apa, dengan sumber kewangan tak ada tuan-puan, dengan orang susahnya pada waktu tu, so tak boleh hidup tuan-puan di Johor, tak boleh hidup. Beliau lari ke Kuala Lumpur. Bila lari ke Kuala Lumpur tuan-puan, beliau ni dah macam-macam buat bisnes tuan-puan, tapi tak boleh sustain dia punya bisnes. Sebab apa? Tak ada ilmu pada waktu tu lah, tak ada ilmu. Macam-macam buat bisnes, tak ada ilmu. Dan pada satu malam tuan-puan, beliau ada terbaca satu artikel. Pada suatu malam beliau
terbaca satu artikel yang menyatakan bahawasanya kalau nak bisnes ni, mulalah apa yang ada di tangan. Beliau baca artikel tu. Dan pada malam tu, kebetulan di tangan Das ada bantal. Tu cerita dia. Das bagi tahu tuan-puan, Das bagi tahu kalaulah di tangan beliau pada waktu tu ada isteri dia kata sebab dia baca artikel, bermulalah apa yang ada di tangan. Kalaulah Das ni di tangan dia pada waktu tu ada isteri dia, tak tahulah dia kata macam mana. Maksudnya gitu lah tuan-puan. Dia nakal jugalah Das ni. Jadi itu adalah orang kata apa? Permulaan beliau dalam bisnes. So beliau dah dapat idea jual bantal. Pada peringkat awal jual bantal hanya mampu jual bantal lebih kurang dalam 20 biji, 30 biji tuan-puan satu hari. The turning point tuan-puan, turning point. Dalam kita nak bina bisnes yang betul ni tuan-puan, dia ada big why, dia ada turning point. Tuan-puan kena ada turning point, kena ada big why. Barulah tuan-puan boleh jaya. The turning point Das ni ada semangat dalam bisnes ialah bila mana berlakunya pertukaran shift. Beliau pada waktu tu jual secara kabusir tuan-puan. Bantal letak dalam kereta secara kabusir. Pertukaran shift beliau dan isteri. Selepas waktu maghrib tuan-puan. Lepas waktu maghrib, dah daripada surau nak pergi ke kereta beliau. Dan pada waktu beliau tengok isteri beliau tengah pangku anak. Seingat saya baru 40 hari pada waktu tu lah. Struggle nak cari pendapatan. Dan beliau Das ni seorang lelaki tuan-puan, menangis tuan-puan, menangis. Dia fikir sampai bila dia nak tengok wife dia dengan anak dia berada di boot kereta tuan-puan, sampai bila. So dia menangis. Start pada tu tuan-puan, bermula pada itu tuan-puan, beliau cari ilmu untuk berniaga dengan cara yang betul. Cari ilmu, berniaga dengan cara yang betul. Alhamdulillah tuan-puan, last year sale beliau, saya ingat saya bisnes baru dalam 4-5 tahun, bisnes bantal beliau ni. Last year pendapatan beliau sebanyak 11.7 juta tuan-puan. Last year 11.7 juta, jual bantal saja tuan-puan. Kita ni macam-macam jual. Jual betik lah, jual apa nenas lah, jual durian lah. Macam-macam jual, tak dapat juta-juta. Beliau jual bantal je tuan-puan. Alhamdulillah, rezeki beliau lah. Baik, Mama Sab. Mungkin tuan-puan kenal Mama Sab, iaitu nama beliau ialah Mama Sabrina. Mama Sab tu gabungan daripada Mama Sabrina. Nama beliau adalah Sabrina, Puan Sabrina. Bakery beliau bermula disebabkan oleh desakan hidup tuan-puan. Puan Sabrina ni orang susah tuan-puan. Mama Sab ni sangat-sangat susah tuan-puan, desakan hidup. Beliau pada awalnya bekerja sebagai seorang juru X-ray. Dan disebabkan oleh desakan hidup, beliau mengambil keputusan untuk belajar buat kek secara online. Tengok di YouTube. Beliau belajar buat kek melalui YouTube. So pada waktu tuan-puan, disebabkan oleh desakan, kita ni tuan-puan, bila kita didesak, kita terdesak, kita akan buat apa saja tuan-puan. So that's why kita kena ada why. Dalam bisnes kena ada big why. Sangat-sangat mesti nak kenapa aku kena bisnes betul. Tu maksud dia. Jadi memasak ni tuan-puan, dengan orang kata apa, sistem yang betul, strategi yang betul, ada struktur yang betul dalam bisnes beliau. Last year sale beliau tuan-puan, yang kek ni tak ada di kedai-kedai biasa ni tuan-puan. Boleh dapatkan hanya melalui stokis, melalui ejen, melalui dropship sahaja. Sale beliau pada last year 109 juta. 100 juta tuan-puan. Memasak saja sale beliau pada tahun 2020 adalah sebanyak 100 juta, 109 juta lebih kurang tuan-puan. Powernya. Dan memasak ni tuan-puan, saya cerita tadi memasak, Das, sekejap lagi saya akan cerita lagi. Mereka ni belajar apa? Ilmu apa? Mereka belajar ni sebab apa tuan-puan? Mereka belajar ilmu yang tuan-puan nak belajar ni tuan-puan. Ni permulaan dia. Dan saya kata tadi, ada jutawan baru lah. Dalam grup kita ni pun, beliau pun belajar benda ni juga tuan-puan. So kalau lah tuan-puan nak berjaya tuan-puan, tak susah sebenarnya, tak susah. Saya cerita ni tuan-puan sebab saya bukannya teori person tuan-puan. No, saya practical person. Saya tahu dunia bisnes macam mana tuan-puan. Sebab saya involve dalam bisnes tuan-puan. Saya tahu reality bisnes macam mana. So nanti saya akan cerita lagi tuan-puan. Saya akan cerita lagi, ada lagi beberapa usahawan. Okay, last kali, saya ingat last kot ni. Khairul Nizam tuan-puan, Khairul Nizam. Beliau adalah seorang OKU tuan-puan. Khairul Nizam, saudara Khairul Nizam ni adalah seorang OKU. Kalau tuan-puan nampak di tengah-tengah tu tuan-puan pakai baju putih, beliau adalah seorang OKU, Khairul Nizam.
Beliau bersama adik beliau tuan-puan, adik beliau iaitu Siti, mengusahakan perniagaan pemutih gigi sekarang ni tuan-puan. Sebelum ni banyak perniagaan mereka buat dan bermacam-macam orang kata apa, cabaran yang mereka lalui tuan-puan, struggle tuan-puan. Dan saya ingat tuan-puan, kalau saya cerita lebih detail pasal Khairul Nizam ni boleh menangis tuan-puan. Dipendekkan cerita tuan-puan yang memberi orang kata apa semangat kepada tim kami, tim ACE tuan-puan, tim Agrobank, kenapa kami sanggup buat benda-benda ni tuan-puan, adalah kerana suntikan semangat daripada Khairul Nizam tuan-puan. Apa yang dia kata tuan-puan? Khairul Nizam dia kata tuan-puan, sebelum tu, Khairul Nizam ni, OKU dia ni tuan-puan, dia hanya mampu gerakkan 3 jari saja tuan-puan. 3 jari saja mampu gerak tuan-puan. Dan kata-kata Khairul Nizam ni tuan-puan, dia kata tuan-puan, saya memang OKU. Saya memang secara fizikalnya memang saya OKU. Tapi mental saya tak OKU. Mental saya tak OKU walaupun fizikal saya OKU. Dan kita ni tuan-puan, kita yang alhamdulillah sehingga hari ni tak OKU fizikal ni, so mental kita macam mana tuan-puan? So jangan putus asa tuan-puan. Dalam bisnes jangan putus asa. Saya tahu mungkin ada sahabat-sahabat kita dalam grup ni sekarang ni masih orang kata struggle, susah, tak tahu nak jual dekat mana, ada nenas tak tahu dekat mana kita nak pasar contoh. So tuan-puan jangan putus asa. Ada cara dia tuan-puan, ada cara. InsyaAllah sekejap lagi saya akan share lebih detail tuan-puan. Baik, so tuan-puan, kita dah nampak yang saya explain tadi tuan-puan berkenaan. Okey, nak bagi ucapan. So tuan-puan, saya dah explain kenapa mereka-mereka ni boleh berjaya tuan-puan. Kenapa mereka-mereka boleh berjaya dalam bisnes. Walhal pada sebelum ni mereka tak ada ilmu. Kunci utama dia adalah tuan-puan, Big Why. Big Why ni penyebab utama. Kenapa dia mesti berjaya? Kenapa dia kena berjaya? Kenapa dia perlu berjaya? Sebabnya adalah Big Why. Desakan hidup, nak bebas hutang, dicaci family, dicaci jiran-jiran, dihina. So ni adalah Big Why. So kalau tuan-puan, to be frank tuan-puan, sahabat-sahabat sekalian, kalau tuan-puan nak berjaya dalam bisnes, tuan-puan kena ada Big Why. Kena ada. Macam mana nak cari Big Why? Dulu tuan-puan, masa saya pergi satu kursus tuan-puan, pada waktu tu, saya dapat pun sama tuan-puan. Saya kena ada Big Why. Tapi pada waktu tu, saya tak tahu apa Big Why ni. Saya tak tahu tuan-puan. Last kali bila saya menghayati balik-balik, Big Why ni macam ni tuan-puan. Big Why ni, apakah, orang kata apa, apakah kita hidup ni tuan-puan, apakah benda yang kita boleh sumbang kepada kita, kepada family kita, kepada masyarakat. Itu Big Why yang lagi besar tuan-puan. Bila kita bisnes ni tuan-puan, kita jangan memikirkan kepada kita semata-mata tuan-puan. Kita kena fikir yang lebih besar, Big Why. Kenapa tuan-puan? Let's say contoh saya bagi. Katakanlah di kampung kita ni, ramai orang susah. So kita kena ada satu Big Why yang besar yang mana kita kena bantu orang susah ni tuan-puan untuk bekerja dengan kita. Benda ni telah di-apply oleh sahabat kita sejak lagi, dah jutawan dah ni. Dia akan bercerita, insyaAllah dia akan cerita bagaimana dia bina bisnes ni tuan-puan dalam tempoh, seingat saya bisnes dah 2 tahun, tapi dalam tempoh 9 bulan, beliau dah ada 500 dropship tuan-puan. Dalam tempoh 9 bulan buat benda ni. Ada 500 dropship tuan-puan. Kenapa? Sebab ada Big Why yang sangat-sangat besar tuan-puan. InsyaAllah sekejap lagi beliau akan share lah. Baik, so poin kita pada pagi ni tuan-puan, tuan-puan tulis di buku apa Big Why tuan-puan dalam bisnes. Tuan-puan kalau nak malu nak cerita dekat pasangan tak perlu cerita tuan-puan. At least tuan-puan tahu kenapa aku bisnes, kenapa aku bercocok tanam, kenapa aku jual ikan bilis, kenapa aku jual buah betik pada hari ni, kenapa. So kena letak, kena ada ni tuan-puan. Kalau tak ada tuan-puan, susahlah, bukan tak berjaya tapi susah. Saya cerita ni tuan-puan based on pengalaman dan sedikit ilmu yang saya ada tuan-puan. Sebab saya nak tengok tuan-puan yang ada dalam grup ni, hampir 60, hampir 70 peserta dalam grup ni tuan-puan. Kalau boleh saya tengok dalam tempoh 3 tahun tuan-puan, kalau betul-betul tuan-puan belajar ni bukan sekadar 3 hari tuan-puan. Ada lagi ilmu susulan untuk jadi seorang yang bisnes yang sebenar lah. Kalau tuan-puan boleh buat say within 3 years, 1 juta pertama, sangat-sangat dahsyat tuan-puan. Dalam tempoh 3 tahun. Dalam grup ni dah meniaga berapa tahun sebenarnya kalau boleh saya tahu? Boleh tak cek di ruang komen dah berapa tahun meniaga? Setahun ke, 2 tahun ke, 3 tahun untuk saya nampak gambaran. Sebab
sebenarnya saya hormat kepada Cikgu Azhari. Kalau ada cikgu-cikgu lain pun saya hormat sebab seorang guru ni dia punya insting dia lain macam. Nurul Akmal 7 tahun, Muhammad Aris 5, Saudara Jo setahun, 3 tahun, Wallace Noral 7 tahun, Pak Wafat 10 tahun, dah 2 kali tukar produk, Ayahanda 3 tahun. Okey, terima kasih Puan Oni, terima kasih 2 tahun. Terima kasih Puan Azlina 3 tahun. Mostly saya nampak sini average dalam 3 hingga 5 tahun tuan-puan. 3-5 tahun. So, tuan-puan, Tuan Sabri 26 tahun Tuan Sabri bisnes dah 26 tahun. Lama tuan-puan, lama. So, dalam sesi zero cost marketing ni tuan-puan, dalam sesi zero cost marketing ni, insya-Allah saya akan share cara yang singkat, cara yang cepat untuk tuan-puan pergi laju dalam bisnes. Kalau saya cerita ni tuan-puan tak habis, kalau saya cerita tak habis slide ni tuan-puan. Tapi saya nak supaya tuan-puan faham kenapa aku ada di orang kata apa, di screen. Kenapa aku bersusah payah belajar pada hari ni. Kenapa? Sebab dalam bisnes, dalam bina bisnes yang betul ni tuan-puan, tuan-puan kena letak, bukan kalau saya nak kata perjudikan tu macam bahasa kasar, tapi kalau tuan-puan bagi masa kepada diri sendiri dalam tempoh 3 tahun, buat betul-betul, buat konsisten, tuan-puan boleh capai impian tuan-puan, boleh capai insya-Allah. Buat betul-betul dengan ilmu yang tuan-puan akan belajar pada hari ini dan selama 3 hari ini. Buat betul-betul, insya-Allah boleh. Dan telah terbukti. Kita dah ada result, sebenarnya kami yang banyak result tuan-puan, tapi hari ini kami bawa the best jutawan baru 2-3 hari lepas tuan-puan. Kami bawa the best tuan-puan. InsyaAllah beliau akan share. Baik, kita pergi kepada next slide. So tuan-puan kena letak kena tulis di buku nota apakah big why aku. Tulis tuan-puan, kalau ada 10 lah. Big why ni maksud dia gini. Aku berniaga ni sebab nak bebas kewangan, nak bayar hutang, tak nak dihina oleh masyarakat, tak nak dihina oleh orang kampung. Ni nak bantu orang susah. Tu maksudnya big why tadilah.